Sahabatku yang dikasihi, apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya baik-baik dan sentiasa sehat ya. Sahabatku, pernahkah Anda memberi nasihat kepada seseorang dengan harapan ia akan membantu mereka? Kita mungkin berkata, ini penting, ingatlah nasihat ini. Tetapi, selepas beberapa hari atau minggu, mereka kembali mengulangi kesilapan yang sama, seolah-olah nasihat itu tidak pernah diberikan. Kenapa ini berlaku? Sahabatku, kebenarannya adalah manusia tidak akan ingat semua nasihat, walaupun ia berguna. Bukan kerana mereka tidak menghargainya, tetapi kerana ada beberapa faktor yang membuat nasihat itu mudah dilupakan. Pertama, terlalu banyak informasi. Hari ini kita hidup dalam dunia yang penuh dengan informasi. Bayangkan otak kita seperti meja kerja. Jika meja itu dipenuhi dokumen yang berserakan, sukar untuk mencari yang penting. Begitulah dengan nasihat, ia sering tenggelam di tengah lautan informasi lain. Wow, tengah lautan pula sahabatku. Macam berbulan madu pula ya. Hahaha. Yang kedua, kurang sepadan dalam diri. Orang hanya akan mengingati sesuatu jika mereka merasakan ia penting dalam hidup mereka. Jika nasihat kita tidak berkait langsung dengan situasi mereka, ia mungkin hanya dianggap sebagai kata-kata biasa. Pesan untuk sahabatku berkaitan atau tidak, baik atau buruk nasihat tersebut, kedua-duanya berguna. Kerana yang buruk itu sebagai contoh agar kita tidak menirunya. Yang baik itu sebagai contoh untuk ditiru. Ya kan sahabatku? Yang ketiga, tidak menyentuh emosi. Sahabatku, manusia lebih mudah mengingati sesuatu yang menyentuh hati mereka. Kata-kata yang penuh emosi, yang membuat mereka tersenyum, menangis, atau termotivasi, akan lebih terkesan daripada nasihat biasa. Jadi, bagaimana kita boleh memastikan nasihat kita diingati? Saya mempunyai beberapa cara yang mungkin boleh membantu Anda. Tapi, saya ingin mengingatkan bahwa setiap manusia itu unik, dengan cara berfikir, keperluan, dan keutamaan yang berbeza. Oleh itu, apa yang saya cadangkan ini mungkin sesuai untuk sesetengah orang tetapi tidak semestinya berkesan untuk semua. Sebab itulah saya katakan, mungkin boleh. Penting untuk mencuba dan menyesuaikannya mengikut apa yang terbaik untuk Anda. Pertama, pastikan nasihat yang diberikan relevan dengan situasi mereka. Elakkan hanya memberikan nasihat umum seperti jangan malas, tanpa menyertakan penjelasan yang lebih mendalam. Sebaliknya, terangkan bagaimana sikap malas atau kurang usaha boleh membawa kepada akibat yang nyata dan merugikan dalam kehidupan mereka. Contohnya, Anda boleh menunjukkan bahawa sikap tidak produktif mungkin menyebabkan peluang penting terlepas, menjejaskan hubungan, atau membawa kepada kegagalan kewangan. Dengan mengaitkan nasihat itu secara langsung dengan pengalaman atau cabaran yang mereka hadapi, ia akan lebih mudah difahami dan diterima. Perlu sahabat ingat, manusia mempunyai cita rasa dan cara pemahaman yang berbeza. Ada yang lebih suka nasihat ringkas dan terus kepada intinya, tanpa huraian panjang. Dalam situasi ini, nasihat pendek seperti jangan malas, masa depan bergantung pada usaha kita hari ini, mungkin sudah mencukupi untuk menyampaikan mesej. Tapi, ada juga yang memerlukan penjelasan lebih mendalam atau contoh untuk memahami dan menghargai nasihat itu. Oleh itu, penting untuk menyesuaikan pemahaman berdasarkan individu atau situasi. Jika kita mendapati seseorang lebih responsif kepada nasihat ringkas, kita boleh terus memberi nasihat secara padat dan jelas. Sebaliknya, jika mereka kelihatan memerlukan penjelasan, kita boleh memperbanyak nasihat dengan konteks, cerita, atau analogi yang relevan. Rahsianya ialah memahami keperluan dan kecenderungan individu yang kita cuba bantu. Fleksibiliti dalam cara kita menyampaikan nasihat akan memastikan mesej lebih berkesan dan dihargai. Kedua, gunakan pendekatan bercerita untuk menyampaikan nasihat Anda. Manusia secara semula jadi tertarik kepada cerita kerana ia lebih menarik dan mudah diingati berbanding fakta semata-mata. Anda boleh berkongsi kisah seseorang yang pernah gagal kerana mengabaikan nasihat penting atau yang berjaya mencapai matlamat mereka kerana mendengar dan bertindak atas nasihat yang diberikan. Sebagai contoh, ceritakan tentang individu yang pernah mengalami kegagalan besar kerana tidak mahu berusaha keras, tetapi kemudian bangkit semula selepas menyedari pentingnya disiplin dan kerja keras.
Dengan cerita seperti ini, nasihat yang diberikan bukan sahaja lebih hidup tetapi juga memberikan inspirasi dan motivasi kepada pendengar untuk berubah. Sahabat juga perlu mempertimbangkan bahawa ada manusia yang mempunyai cara penerimaan nasihat yang berbeza-beza. Bagi sesetengah orang, walaupun diberi nasihat secara ringkas atau dijelaskan secara mendalam, mereka mungkin tetap tidak dapat memahami maksud atau intipati sepenuhnya. Ini bukan kerana mereka tidak mahu belajar, tetapi kerana cara mereka memproses maklumat mungkin berbeza. Ada orang yang lebih mudah memahami sesuatu apabila ia ditunjukkan secara nyata melalui tindakan dan contoh dalam kehidupan seharian, berbanding hanya mendengar penjelasan panjang lebar. Mereka lebih responsif apabila melihat bagaimana sesuatu dilaksanakan dalam realiti, kerana bagi mereka, tindakan adalah lebih jelas dan bermakna daripada kata-kata. Sebagai contoh, jika anda ingin mengajar tentang pentingnya disiplin, mereka mungkin lebih terinspirasi dengan melihat anda menguruskan waktu dengan baik dan mencapai kejayaan berbanding sekadar mendengar ceramah tentang disiplin. Oleh itu, selain memberi nasihat secara lisan, kita juga perlu menunjukkan melalui perbuatan dan teladan. Tindakan yang konsisten dan jelas bukan sahaja lebih mudah difahami, tetapi juga memberikan impak yang lebih mendalam kepada mereka yang memerhati. Kadangkala, tanpa berkata apa-apa sekalipun, cara kita menjalani kehidupan boleh menjadi nasihat hidup yang paling berkesan untuk mereka. Ketiga, pastikan nasihat itu diulang dan dipraktikkan secara konsisten. Nasihat yang hanya disampaikan sekali mudah dilupakan kerana manusia cenderung untuk memproses maklumat baru dengan cepat, tetapi tidak selalu mengingatinya. Dengan mengulang nasihat tersebut dalam pelbagai cara, sama ada melalui perbualan, contoh nyata atau tindakan harian, mesej itu akan menjadi lebih mudah diingati dan memberi kesan yang lebih mendalam. Lebih baik lagi, jadilah contoh hidup kepada nasihat yang anda berikan. Tindakan anda akan menjadi bukti nyata yang jauh lebih berkesan daripada sekadar kata-kata. Orang cenderung untuk lebih percaya kepada sesuatu yang mereka lihat dilakukan berbanding apa yang hanya mereka dengar. Sebagai contoh, jika anda menasihati seseorang supaya bekerja keras, pastikan mereka melihat anda sendiri mengamalkan etika kerja yang tinggi. Ini bukan sahaja meningkatkan kredibiliti anda, tetapi juga memberikan inspirasi dan motivasi kepada mereka untuk mengikuti jejak langkah anda. Dengan mengulang nasihat dan menunjukkan melalui perbuatan, anda bukan sahaja menyampaikan mesej, tetapi juga membantu orang lain untuk memahami, mempercayai, dan mengamalkannya dalam kehidupan mereka sendiri. Sahabatku, mari kita ubah cara kita menyampaikan kebaikan. Jangan kecewa jika nasihat kita tidak diingati. Sebaliknya, fokuslah pada bagaimana kita boleh menyentuh hati mereka, menciptakan impak, dan menjadi inspirasi. Sahabatku, jika anda ingin menyampaikan kebaikan, bersedialah dengan apapun ragam manusia. Saya ada satu contoh yang boleh buat anda faham. Bayangkan situasi di mana berlaku pergaduhan dan anda berniat untuk meleraikannya. Dalam erti kata lain, anda memilih untuk menjadi individu yang penyabar dan cuba meredakan keadaan. Namun, sebelum mengambil peranan ini, anda perlu benar-benar memahami dan menerima tanggung jawab yang datang bersamanya. Anda yang membuat keputusan untuk menjadi penyabar, jadi bersedialah dengan apa jua situasi yang mungkin menguji kesabaran anda. Sebagai contoh, bayangkan dalam usaha meleraikan pergaduhan, salah seorang daripada mereka bertindak menampar anda. Reaksi semula jadi anda mungkin adalah marah atau ingin membalas tindakan tersebut. Tetapi jika anda membiarkan kemarahan menguasai diri, maka anda sebenarnya telah gagal dalam peranan yang anda sendiri pilih. Sebagai orang yang memilih untuk menjadi penyabar, tanggung jawab anda adalah untuk tetap tenang, walaupun situasi itu mencabar atau mencetuskan emosi negatif. Ini bermakna, jika anda memilih untuk menjadi penyabar, anda juga perlu bersedia dengan ujian yang datang bersama pilihan itu. Kesabaran bukan sekadar kata-kata, tetapi ia adalah tindakan dan kawalan diri dalam menghadapi provokasi atau kesukaran. Sekiranya anda gagal menahan diri, itu bermakna anda belum benar-benar memahami makna penyabaran yang anda pilih untuk laksanakan. Jadi sebelum mengambil peranan seperti ini, pastikan anda benar-benar bersedia secara mental dan emosi, kerana ia memerlukan kekuatan dalaman yang besar untuk menghadapinya dengan baik. Mari sahabatku kita lihat dari sudut yang berbeza.
Terdapat sudut yang baik yang boleh diambil walaupun seseorang enggan menerima nasihat atau tidak mengingatinya setelah menerima nasihat itu. Enggan menerima nasihat tanda pemikiran bebas. Seseorang yang enggan menerima nasihat mungkin sebenarnya menunjukkan pemikiran yang bebas. Mereka mungkin memerlukan lebih banyak masa untuk menganalisis, mempertimbangkan, atau memahami nasihat tersebut sebelum memutuskan sama ada ia relevan atau tidak dalam hidup mereka. Ini menggambarkan keberanian untuk tidak bergantung sepenuhnya pada orang lain dan mencari jawaban sendiri. Motivasi untuk belajar melalui pengalaman sendiri. Kadangkala, penolakan nasihat adalah cara seseorang belajar melalui pengalaman langsung. Pengalaman adalah guru terbaik, dan kegagalan atau kejayaan yang mereka alami tanpa mengikuti nasihat boleh memberikan pelajaran yang lebih mendalam dan bermakna. Peluang untuk memberi penjelasan lebih baik. Penolakan nasihat juga memberi peluang kepada pemberi nasihat untuk memperbaiki cara penyampaiannya. Ini mengingatkan kita untuk bersabar dan mencari pendekatan yang lebih sesuai dengan penerima, yang akhirnya menjadikan proses komunikasi lebih berkesan. Sudah menerima nasihat, tetapi tidak mengingatinya. Pengajaran bagi pemberi nasihat untuk konsisten. Apabila seseorang tidak mengingati nasihat, ia boleh menjadi peringatan kepada pemberi nasihat untuk konsisten mengulang dan mempraktikkan nasihat tersebut. Tindakan yang berulang kali dilakukan akan lebih mudah memberi kesan dan meninggalkan kesan jangka panjang. Mereka sedang dalam proses belajar. Walaupun nasihat itu tidak diingati sepenuhnya, mungkin penerima sedang dalam proses memahami atau mencuba mempraktikannya sedikit demi sedikit. Tidak semua orang dapat mengubah diri atau tabiat dengan serta-merta, dan usaha kecil ini adalah langkah awal ke arah perubahan yang lebih besar. Membuka ruang untuk perspektif baru. Ketika nasihat tidak diikuti atau dilupakan, ia juga memberi ruang kepada penerima untuk mencari perspektif baru yang lebih sesuai dengan situasi mereka. Ini menjadikan proses pembelajaran mereka lebih dinamik dan bersifat pribadi. Daripada melihat penolakan atau kelupaan sebagai kegagalan, ia boleh dianggap sebagai peluang untuk pemberi nasihat dan penerima sama-sama berkembang. Ia mengingatkan kita bahawa proses memberi dan menerima nasihat bukan hanya soal menyampaikan, tetapi juga soal kesabaran, adaptasi, dan memahami keunikan setiap individu. Okeylah sahabatku yang handsome dan cantik. Perjalanan memberi dan menerima nasihat adalah lebih daripada sekadar menyampaikan kata-kata. Ia adalah seni memahami, sabar menunggu, dan memberi ruang kepada setiap individu untuk berkembang mengikut cara mereka sendiri. Jangan kecewa jika nasihat kita tidak serta-merta diterima atau diingati. Percayalah, setiap usaha yang kita lakukan, setiap kebaikan yang kita sampaikan, pasti akan meninggalkan kesan. Jika bukan hari ini, mungkin suatu hari nanti. Sahabatku, ingatlah bahawa dalam dunia ini, kita bukan sahaja manusia yang saling memberi nasihat, tetapi juga manusia yang saling memerlukan kesabaran dan pengertian. Setiap nasihat yang disampaikan dengan kasih sayang adalah seperti benih yang ditanam di dalam hati. Mungkin ia akan tumbuh lambat, tetapi apabila ia berbunga, keindahannya pasti terasa. Jadi teruskan menabur kebaikan dan menjadi inspirasi. Ingatlah, nasihat bukan sekadar kata-kata, tetapi perbuatan, teladan, dan niat yang tulus. Dan jika Anda merasa ragu, ingat ini. Dalam setiap usaha kita untuk membantu, Tuhan melihat niat kita, bukan hasilnya. Tetaplah menjadi cahaya dalam kegelapan, kerana walaupun kecil, cahayamu mungkin menjadi penunjuk arah kepada mereka yang sedang mencari jalan. Terima kasih telah menonton sahabatku. Semoga video ini memberi satu pandangan yang lebih luas buat Anda. Jika sahabat rasa video ini bermanfaat, kongsikan video ini kepada teman, saudara, dan media sosial sahabat. Jangan lupa like dan subscribe ya sahabatku. Komen jika ada sebarang pendapat atau keluhan serta luahan. Jutaan. Terima kasih sahabatku. Sayonara.